Atau ada, kita tengok kadang-kadang ada orang yang buat konten, orang-orang bukan Islam, dia pun nak puasa juga macam orang Islam, main pukul 10 pagi jam dah. Yang buat konten-konten macam ni kita sudah kira lah dia nak cari pengikut ke, orang Islam bagi suka dengan dia ke. Itu urusan niat dia. Cuma kita kata moga-moga dengan perkara yang dia lakukan tadi, mengenai menghormati orang Islam dan seumpamanya, tidak makan. Ada orang yang bukan Islam di negara kita, disebabkan kerana duduk dalam masyarakat majmuk macam ni, dia tidak akan makan di depan teman-teman dia yang Islam kerana menghormati teman-teman dia walaupun dia bukan Islam. Maka orang-orang macam ni diharapkan kepada mereka, diharapkan agar diberi kebaikan kepada mereka dengan diberikan kurniaan agama Allah, Islam, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Di dalam kitab Risalah As-Sawm Baina Syari'ati wal Haqiqah, kita telah sampai pada muka surat 32, 6 keadaan yang diwajibkan qada bersama menahan diri daripada perkara yang diharamkan ketika puasa sehingga terbenam matahari. Di 6 keadaan ini wajib qada. Dalam masa yang sama, wajib menahan diri daripada perkara yang diharamkan ketika puasa. Kalau dia tidak berpuasa pada waktu tersebut, dia tidak boleh makan maknanya. Pertama, ke atas orang yang sengaja berbuka puasa. Jadi orang yang sengaja berbuka puasa, maka diharamkan baginya untuk dia makan sepanjang siang hari tersebut. Tak boleh makan walau dia tidak berpuasa pada hari tersebut. Jadi alasannya dengan tidak berpuasa tidaklah membolehkan untuk dia makan. Jadi kalau dia sengaja berbuka puasa, maka diharamkan baginya untuk dia makan makanan yang seterusnya. Kalau dia makan 2 kali, maka haram kali yang kedua tadi. Pertama tidak haram dah, yang kedua haram. Kalau makan 3 kali haram, maka tidak dibenarkan. Jadi kalau dia berbuka puasa dengan sengaja, wajib baginya untuk dia menahan diri sepanjang hari tersebut sehingga waktu berbuka puasa dan diqadakan puasa tersebut. Wajib qada. Kedua, ke atas orang yang meninggalkan berniat pada waktu malam walaupun terlupa. Ini kerana kelupaannya tersebut dianggap sebagai kecuaiannya di dalam urusan ibadah. Jadi kalau dia tertinggal niat, jadi semalam terlupa niat, jadi esoknya dia kata dah terlupa niat, jadi boleh makanlah. Tak, hukumnya haram juga. Dia kena tahan diri sepanjang siang hari tersebut sampai buka puasa. Kemudian setelah Ramadan wajib diqadakan puasa tersebut. Ketiga, ke atas orang yang bersahur dan dia menyangka bahawa keadaan masih malam dan ternyata telahannya salah. Ini orang yang bersahur dan dia menyangka bahawa keadaan masih malam. Rupanya tersilap. Rupanya telah siang pada waktu tersebut, terbit matahari. Maka orang yang begini juga tidak dibenarkan lagi makan. Kalau dia tersedar waktu tengah makan, kata siang hari dah pada waktu tersebut, diharamkan dia meneruskan suapan. Dan kalau dia tengah mengunyah, maka perlu diluahkan. Tidak boleh dia makan pada waktu tersebut. Kalau dia teruskan juga,
Dia kunyah-kunyah dah makan kah? Dia kata dah halang-halang. Dia kata kunyah toih lah. Hukumnya haram. Dan dia wajib mengqadakan puasa tersebut setelah Ramadan. Keempat, ke atas orang yang berbuka dan dia menyangka bahawa waktu berbuka telah masuk dan ternyata telahannya salah. Ini orang yang berbuka puasa dan dia ingat waktu dah masuk, rupanya tidak masuk lagi. Namun jika sangkaannya, yakni zannya tersebut berdasarkan ijtihadnya, maka tidak haram padanya perbuatan tersebut. Tetapi jika tidak didahului dengan ijtihad, maka perbuatannya tersebut adalah haram kerana al-aslu baqa'un nahar. Al-asl di sini maknanya al-mustashab, yang dihukumkan pada keadaan tersebut dengan kekalnya keadaan siang hari. Jadi kalau orang ni waktu berbuka puasa, dia ada dua lah. Yang buka puasa tanpa ijtihad, rupanya masih siang. Dia ingatkan dah masuk maghrib, dia pakai sangka-sangka macam tu saja, hukumnya haram. Masuk 7.30, masa 7.29 dia sangka dah masuk dah pada waktu tu. Tak kira lah sama ada dia dengar azan, rupanya azan tersilap, dia dah buka puasa dah waktu tu. Macam mana puasa dia? Batal. Puasanya batal. Dan kalau dengan ijtihadnya tadi, iaitu dengan dengar azan, itu pun termasuk ijtihad juga lah. Kalau kita dah masuk kok sebab dah azan, maka ini tidak berdosa pada waktu itu. Tapi kalau dia tanpa dengan ijtihad ataupun dengan bazlul juhud, maksudnya dengan bersungguh-sungguh untuk memastikan masuk waktu, dia hanya sangkaan yang kosong makan, maka hukumnya adalah haram. Kedua-dua keadaan tadi, sama ada dia buka puasa dengan ijtihad tetapi rupanya tersalah, masih siang, ataupun dia berbuka puasa dengan keadaan tidak berijtihad, nonong buka puasa macam tu saja. Keadaan pertama tidak haram, keadaan kedua haram, tapi kedua-duanya wajib qada. Kedua-dua wajib qada. Kenapa? Karena al-aslu baqa'un nahar. Karena asal bagi sesuatu tadi, asal bagi puasa tersebut adalah masih kekal dalam waktu siang. Kelima, ke atas orang yang jelas padanya pada 30 Sya'ban bahawasanya ianya adalah Ramadan. Ini kalau orang ni 30 Sya'ban tu dikira sebagai yaumus syak. Ini dah berlalu dah. Ini tak ada syak dah lah ni, berapa hari dah, kan? Jadi kalau ni berlaku pada yaumus syak, hari syak, hari 30 Sya'ban tu, ada seorang ni dia pasti kata ni adalah Ramadan sebab dia nampak anak bulan, ataupun orang lain nampak dan seumpamanya, dan dia ni pasti, atau dia yakin dengan ucapan orang yang tidak mencapai standard ataupun piawaian yang wajib untuk diikuti. Contohnya seorang perempuan atau seorang kanak-kanak, dan dia percaya, kemudian dia buka puasa pada 30 Sya'ban, ini wajib qada. Dia wajib qada puasa tersebut. Keenam, ke atas orang yang tertelan air yang tidak dituntut padanya, seperti tertelan ketika berkumur yang berlebihan. Ini berlebihan kita dah syarah. Berlebihan dengan sama ada madmarah tadi dengan makna mubalaghah, sungguh-sungguh, padahal itu tidak dituntut pada waktu tersebut, atau lebih daripada 3 kali, atau ketika istinsyak, atau ketika mandi. Jadi kemudian air termasuk tertelan, maka ini membatalkan puasanya dan wajib bagi dia menahan diri sepanjang siang hari tersebut. Dia tak boleh buka puasa, dia tak boleh makan, tak boleh minum lah. Tapi dia kena qada. Keadaan dia macam orang puasa macam biasa, cuma dia wajib qada. Ini 6 keadaan yang diwajibkan qada. Dalam masa yang sama, dia tidak berpuasa dan dia kena menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang diharamkan
ketika berpuasa sehingga terbenam matahari. Kemudian kita masuk kepada perbahasan yang baru, yaitu soal jawab seputar puasa. Soalan yang pertama, adakah puasa Ramadan diwajibkan kepada Yahudi dan Nasrani? Jawapannya, ya. Puasa Ramadan diwajibkan ke atas Yahudi dan Nasrani. Tetapi mereka meninggalkan kewajipan tersebut serta menukarkannya kepada satu hari sahaja, yaitu berpuasa pada hari Ashura sahaja. Ini Yahudi dan Nasrani satu ketika dulu juga diwajibkan kepada mereka untuk berpuasa pada Ramadan. Tapi mereka tukar. Jadi tukar kepada hari Ashura sahaja, ini khusus kepada Yahudi. Dan ini adalah perkara yang dilakukan oleh golongan Yahudi. Yahudi dia tukar kepada Ashura ya. Sehari je ambil. Manakala kelompok Nasrani pula, mereka meninggalkan setelah berpuasa sekian lama kerana tidak tahan dengan cuaca panas yang terjadi pada satu masa. Jadi agama mereka ni dia senang-senang kan? Dia boleh ubah. Dia pergi puasa tengok-tengok panah. Sekali itu jadi panah sangat-sangat, maka ianya menyukarkan perjalanan dan kehidupan mereka, maka berkumpul para ulama dan pemimpin mereka berbincang bagi menukarkan kewajipan tersebut kepada musim bunga serta menambah 10 hari sebagai kafarah kepada penukaran tersebut. Dia boleh tukar ikut dan dia. Mula dia tukar daripada Ramadan 30 hari, tukar kata sebab tak tahan Ramadan panah. Kerana Ramadan daripada Ramdha, maksudnya panas, yang sangat panas. Jadi dia kata kita kena tukar ni, tak boleh, tak tahan. Tak boleh buat kerja apa. Kena ditukar kepada musim bunga. Kemudian dia tambah 10 hari pula sebagai kafarah. Dan kita tukar ni tambah 10 jadi 40 hari puasa. Itu dia. Kemah no? Dia kumpul sama-sama ni. Sepakat pula tu. Tu yang hebat tu. Jadi setelah mana mereka menukarkan perkara tersebut, ini menjadikan puasa mereka sebanyak 40 hari. Setelah itu, salah seorang raja mereka jatuh sakit, lalu beliau bernazar jika disembuhkan maka dia akan menambahkan puasa sebanyak 7 hari lalu. 7 hari. Dia kata kalau kata sembuh puasa ni, ni ada satu seorang raja ni pula jatuh sakit. Kalau saya sembuh, saya bernazar akan tambah 7 hari lagi. Jadi 47 hari lah. Yang ini diwajibkan kepada seluruh masyarakat dan umat Kristian lah, Nasrani. Lalu disembuhkan oleh Allah, maka puasa mereka menjadi 47 hari. Setelah itu datang seorang lagi raja mengatakan bahawa kenapa tidak ditambah lagi 3 hari? Buat soalan tu ya. Dia kata kenapa 47? Buatlah 50. Maka mereka menyempurnakan tambahan tersebut menjadi 50 hari. Baik, sekarang ni masalah dia berpuasa ke tidak? Allahu a'lam. Tak pasti. Atau mungkin dengan cara mereka lah. Ada cara mereka mungkin tak makan daging saja ke. Itu pun mungkin ada tambah reka lagi ya. Dia buat reka-reka pula lagi. Dia tak apa nak larat. Buat alim pula. Jadi karena itu disebut dalam Al-Quran, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi tidak jangan kami ini dijadikan ataupun mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu golongan Yahudi, waladdallin, dan yang tersesat jalannya yaitu golongan Nasrani. Jadi kenapa? Karena mereka suka ubah benda yang disyariatkan, diubah-ubah mengikut keperluan nafsu mereka. Moga Allah Ta'ala lindung umat Nabi Muhammad daripada perkara demikian. Dan perkara yang dilakukan dalam ijtihad yang dilakukan oleh para ulama ummah dalam urusan ibadah dan seumpamanya, maka itu bukan mengubah urusan agama, tapi itu adalah memahami berdasarkan nas yang dibenarkan di dalam agama. Jadi panjanglah perbahasan benda-benda tersebut. Ini kalau kata kelompok yang tidak faham, dia seolah-olah macam pegang
Jadi jangan duk tambah-tambah lah. Duk tambah-tambah amalan-amalan yang contohnya tidak ada contoh daripada Nabi. Nabi tak pernah buat dan seumpamanya. Ada kalam fadhi. Dipanggil itu kalam yang tidak ada faedah dan tidak berdasarkan kepada keilmuan. Seolah menuduh para a'immah, para ulama menambah-nambah amalan dalam Islam, maksudnya menambah dalam agama, melakukan bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuduhan yang melulu kepada ulama umat dan ini dibawa oleh kelompok yang kita sedia maklum. Tak semua yang mereka tuduh tadi ada jawapannya dan ada penjelasannya di sisi para alim ulama. Cuma ini bukan tempat dia. InsyaAllah ada rezeki kita akan baca juga kitab. Saya akan baca nanti kitab macam mana para ulama menjawab terhadap amalan-amalan yang dituduh kata ianya tidak ada dalil. Contoh amalan tahlil, talqin, lagi ada lagi kenduri arwah dan seumpamanya. Katanya tidak ada dalil tu, nanti kita akan baca nanti insya-Allah kitab yang disusun oleh para a'immah, para ulama kita, tawassul, istighasah, agar kita tidak tersesat jalan dan juga agar kita tidak tersalah dalam menyalahkan para ulama yang berautoriti dalam meletakkan hukum hakam dan malah menuduh mereka menambah-nambah hukum dan seumpamanya. Jadi seolah-olah mereka menyamakan para ulama dan imam-imam mujtahid ini seperti arbaban min dunillah. Jadi mereka mengambil tuhan-tuhan selain Allah. Seolah seperti pemuka Yahudi dan juga Nasrani, rahib Yahudi dan juga padri dan seumpamanya yang mereka-reka dan menukar agama yang mengubah hukum-hukum agama Allah Taala. Itu jauh perbezaan. Kita akan tengok kalau kata kitab yang kita pilih nanti. Sama ada kita akan baca kitab Maulana Syekh Ali Jumaah. Kitab beliau iaitu Al-Bayan lima yushghilu al-azhan, iaitu jawapan-jawapan terhadap persoalan yang selalu dikemukakan oleh kelompok yang tidak bersetuju dengan ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Atau kita akan menggunakan kitab Al-Habib Zain bin Sumit dalam kitab beliau Juwibah Ghaliyah yang menjawab dengan tuntas persoalan yang selalu dimainkan oleh kelompok yang selalu membawa perpecahan di dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Moga-moga dengan bacaan tu nanti kurang-kurangnya hak duk mai ke zawiyah ni depa sendiri pun faham. Yang ulama-ulama kita buat semua tidak ada masalah apa-apa. Kalau naik atas sikit lagi boleh baca kitab Syekh Ismail Nalikut contohnya Fiqh Sunnah, dan itu pun dijawab banyak benda-benda yang berkaitan dengan perkara yang dilakukan oleh ulama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bercanggah langsung dengan ajaran Islam dan semuanya ada dalil. Depa aja buat teruk. Mai kata tak ada dalil lah apa semua tu, depa aja buat teruk. Dia tak jumpa, dia buat teruk. Lepas dia jumpa, dia buat pala pula. Tu. Dia tak jumpa sebelum tu, lepas tu dia buat teruk. Lepas kita bagi dalil, dia buat pala. Dia buat pala pula. Buat pala ni letih. Dia duduk suruh kita bagi penjelasan. Tolong bagi jelasan. Dia ada dua. Saya tak mau bagi penjelasan sebab apa? Apa autoriti orang yang minta penjelasan tersebut? Kalau dia mengaji mazhab Syafi'i, dia tak akan keluar pernyataan demikian. Kalau dia mengaji betul-betul mazhab Syafi'i, dia tak akan keluar kenyataan tersebut. Karena kenyataan tadi yang dikeluarkan oleh kelompok-kelompok ni itu tidak mewakili mazhab Syafi'i pun. Kita dah jelaskan maksud mazhab Syafi'i seperti mana yang kita pelajari yang ditulis dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i dan juga para ulama Syafi'iyah menulis. Kemudian depa ubah dan depa kucar-kacirkan seolah-olah macam kita tak faham mazhab Syafi'i. Yang kedua, kalau nak mengaji, kena main mengaji. Bukan duk minta penjelasan seolah macam nak berdebat. Kamu ada kelayakan apa untuk berdebat dalam mazhab? Kamu fuqaha, kamu faqih dalam mazhab Syafi'i, kamu ada sanad mazhab Syafi'i, kamu mengaji mazhab Syafi'i dengan siapa? Itu tanya. Tak perlu nak minta penjelasan. Tanya dulu mengaji mazhab Syafi'i dengan siapa sebelum bincang masalah tu. Karena kalau kamu betul mazhab Syafi'i, kamu akan tahu benda tadi dengan mudah.
Tak perlu nak buat teruk. Sebab apa? Sebab telah jadi seolah kesepakatan para ulama mazhab Syafi'i dalam permasalahan yang mereka utarakan, mengatakan seolah benda tadi tidak berlaku. Contoh dia berkata dalam Al-Imam Syafi'i sebut, kata bacaan pahala kepada si mati itu tidak sampai. Duk ulang hak tu, duk baca. Duk yang tu kata tak sampai. Depa je buat teruk, duk baca Quran, baca tahlil, kononnya sampai kepada si mati. Imam Syafi'i kata tak sampai. Lah ni siapa dia yang ikut mazhab Syafi'i? Tengok. Dia kata kita tak ikut mazhab Syafi'i pula. Kita kata kamu baca ni faham ke tak ni? Yang tulis ni Imam Syafi'i dalam Yang faham tulisan dalam para ulama yang syarah Dan ketika mereka mensyarahkan, mereka tak kata pun macam kamu kata. Buktinya Sayyidina Ali Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah keluarkan dalil, kata yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i dalam kalam beliau tersebut ialah ketika mayat tadi tidak ada di depan, yang kedua tidak diniatkan untuk sampai pahala tadi kepada si mati. Dia ada dua syarat. Kalau mayat ada di depan, tak perlu niat sampai pahala tadi. Kalau mayat tak ada di depan, perlu niat atau perlu membaca doa Allahumma ausil wa taqabbal sawaba ma qara'dah. Ya Allah, sampaikan dan terimalah pahala bacaan kami ini kepada si mati. Baca yang tu, kata Imam Syafi'i, sampai. Dan ini disyarahkan oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari. Baik, kalau kamu tak mau pakai, kamu siapa dengan Sidi Zakaria Ansari? Kamu ada otoriti dalam mazhab untuk nak bertikai? Ni perangai yang dibawa oleh kelompok ni. Dia nak bawa macam dia hero mazhab Syafi'i. Bila kita tanya, mana sanad mazhab Syafi'i kamu? Sanad ni bukan pi ambil sanad, pi duk ambil sanad macam sanad hadis. Hak tu dulu kamu pun bertikai. Pok ni dulu bertikai hak tu. Orang kata, pok ni sanad apa ni? Sanad-sanad pula dah. Dia tak mau. Lah ni dia pula jadi hero mazhab Syafi'i. Konon-konon dialah mazhab Syafi'i. Soal pula, tanya pula kita. Lepas tu saya malah layan. Kenapa? Kerana semua dah dijawab. Ulama dah jawab dah. Kita dah bagi jelas ada hukum. Masih duk kona-kona juga lagi. Tak lawak kah? Buat yang semua. Saya dah sebut dah hadis tu daripada Sayyidina Tawus. Contohnya hadis kenduri arwah. Hadis Tawus. Dan hadis ni mursal. Kona lagi. Buat keluar pula. Hadis Tawus. Hadis tu telah terputus. Apa yang mangkuk sangat ni? Kita dah habaq dah hadis tadi dah dikuatkan dengan dua jalan lagi. Hadis tu mursal. Hadis mursal ditolak di sisi mazhab Syafi'i, dipakai di sisi tiga-tiga mazhab lain. Pakai. Apatah lagi kalau dikuatkan pula. Kalau dikuatkan, mazhab Syafi'i pun pakai. Dah takhrij. Syekh Ismail Al-Iqud dah sebut. Hak yang Syekh Ismail Al-Iqud sebut tadi ni dikeluarkan daripada siapa? Imam Ibnu Hajar yang jawab. Pun tak pakai. Ibu yang tahu daripada punya sombong, pokok Wahabi ni. Dia boleh kata, walaupun dah keluar dah dalil, hadis, dia kata, kalau macam mana pun, saya tetaplah tidak akan buat. Kerana tak ada faedah apa pun kenduri arwah. Hang ni siapa pula ni? Dah keluar daripada hutan mana, tiba-tiba dia pula. Dah kata dulu nak dalil. Kan kita dah bagi dalil, belagak sombong pula. Ini perangai dia. Perangai ni diajak kepada masyarakat awam. Yang belagak kena-kena nyerti. Kemudian ada dia lagi. Dia kata dalam hadis sebut suruh bagi makan bukan buat kenduri. Ini pun saya kata tak tahu nak kata macam mana. Suruh bagi makan, dia kata bukan buat kenduri. Suruh bagi makan dengan buat kenduri ni. Tang mana yang tanakutnya? Tang mana yang berpecahnya ni? Tang mana yang bertembungnya? Kenduri bagi makan. Bagi makan dengan tak buat kenduri. Bagi makan dia kata cukuplah. Bungkus-bungkus. Bagi. Itu pun bagi makan juga, dia kata. Kenapa nak kena buat kenduri di rumah si mati? La ilaha illallah. Ada apa masalah dia lah ni? Ada apa masalah ni? Masalah dia ni. Kepala otak ni cerdik ke? Gila ni. Ni. Dah kalau dah bagi makan, bagi kumpul di rumah, buat makan. Apa masalah dia? Yang penting ni boleh bagi makan ke tak? Dia tak bagi makan, tak sebenarnya buat kenduri. Tak lah ni boleh tak bagi makan? Boleh boleh bagi makan. Niat dia untuk apa? Dia duk kona. Bagi makan ni bolehlah kepada si mati dengan niat untuk duk kona. Bagi makan kepada si mati itu kenduri kepada si mati. Dia kata Syekh tak sebut dalam tu kenduri.
Syekh sebut bagi makan yang saya ni telah mengubah nas. Mengubah nas pula dah. Tu nampak tak? Lucu tak? Lucu. Kenapa? Kerana tak mengaji. Kalau mengaji mazhab Syafi'i, benda tu tak ada masalah pun. Para ulama Syafi'iyah di belahan dunia, Mesir, di India, di Malaysia, di Fatani dan seumpamanya, kesemuanya melakukan yang kita lakukan sekarang. Tak ada apa beza pun. Dia lepas keluar 2-3 ekor daripada Timur Tengah, balik buat kepala. Benda ni tak ada. Dah dulu duduk di Timur Tengah pun mengaji dengan hak geng buat kepala juga. Sama. Arab buat kepala. Mereka pun tak setuju dengan ulama-ulama duduk di sana tu. Jadi sebab tu masalah ni akan terus berterusan ketika mana masyarakat menyerahkan perkara ni hanya kepada sijil yang mereka ada, bukan sanad pengajian yang mereka ada. Atau yang tanya sanad pengajian dia, kata sijil pengajian dia jadi ya. Kira maksudnya dia dah keluar daripada Azhar contohnya. Dia keluar daripada universiti daripada Jordan. Dia keluar daripada universiti daripada Madinah. Dia kira dia ada sertifikat. Dia telah ada kemampuan. Kita kata itu bukan. Bukan itu yang dimaksudkan. Kalau macam tu, keluar daripada Universiti Melaya, keluar daripada Universiti perguruan, ni yang keluar daripada UUM, yang ni keluar daripada ni, semua pekat boleh bahas semua masalah-masalah macam tu. Hanya kerana menggunakan nama-nama universiti tersebut. Tak, masalah ilmu bukan itu. Sekarang ni kita ada tak pengajian kamu dalam mazhab Syafi'i bersambung sampai kepada Imam Syafi'i dengan sanad dirasah pengajian. Berapa tahun kamu mengaji mazhab Syafi'i? Dengan serius mengaji mazhab Syafi'i, mengikut peringkat kitab yang disusun oleh para ulama. Apa? Boleh cerita? Ini main mengaji mazhab Syafi'i, tiba-tiba Syekh buat daurah kitab majmu' pun hantam pergi ikut. Lepas tu saya pun mengaji mazhab Syafi'i. Kitab apa? Kitab Muhazzab. Kemah mengaji kitab Muhazzab. Muhazzab ni ada dalam senarai zaman dulu. Zaman lah ni orang tak mengaji lagi sekarang ni. Zaman lah ni ya, kitab Muhazzab, kitab mu'tabar, dipakai oleh para ulama yang terdahulu pada zaman Al-Imam Nawawi. Tamam? Jadi satu Wahabi tu tak larat lah. Posa-posa ni. Tapi nak bagi ada suara balik tadi ni, kena kata kat Wahabi lu baru ada suara balik. Alhamdulillah. Tadi tak pernah ada suara tadi ni. Kata kat Wahabi, insyaAllah tak batal puasa insyaAllah. Pahala puasa tak batal. Sebab kita bukan mengumpat individu pun. Itu mengumpat institusi dia panggil. Dia punya kelompok ramai. Baik, yang kedua. Kalau lepas kata Wahabi tak wujud apa semua, jadi jangan nak marah lah. Kita kata kat Wahabi yang tak wujud. Jadi hampa yang kata Wahabi tak wujud tu, salah duk trigger lebih-lebih. Mereka pula duk menggelabah. Mereka kata Wahabi tak ada. Mana ada Wahabi dalam dunia ni? Tu semua rekaan daripada musuh Islam. Okeylah, mampu fikir lah. Kami nak kata juga kat Wahabi tu. Betul? Dia marah pula. Jangan kata. Tu suruh marah lah. Dah benda tak ada. Hang kata tak ada. Lepas tu nak marah apa-apa. Duk diam-diam. Ni nampak tak pelik ke? Dia tahu dia ni kalau tak ada hujah jelah kali ratib dia Wahabi je. Mai tengok. Nak hujah tak hujah ni mai tengok. Dia nak berhujah dengan orang. Macam pandai sangat je. Kamu pun copy paste ya. Berapakah bilangan tahun puasa baginda? Serta hikmah Allah Ta'ala menyusun sedemikian. Al-Imam Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jurdani rahimahullah menakalkan pandangan Imam Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullah menyebutkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam sempat berpuasa sebanyak 9 tahun. Dan kesemuanya berjumlah 29 hari kecuali 1 tahun sahaja yang mencukupi 30 hari. Jadi Nabi sempat puasa 9 tahun. Karena puasa disyariatkan pada 2 Hijriyah. Pada tahun 2 Hijriyah. Tahun 2 kan? Tahun 2 lah. Tahun kedua Hijriyah. Iaitu waktu sebelum peperangan Badar. Sebelum perang Badar. Ke waktu perang Badar? Tak ingat dah. Baik. Jadi tahun kedua. Tahun kedua Hijriyah berlaku. Ya, sebelum. Jadi
Tahun kedua Hijriah diwajibkan. Jadi diwajibkan pada, betul lah, diwajibkan pada bulan Sya'ban. Diwajibkan puasa pada bulan Sya'ban. Dan Nabi perang Badar pada bulan Ramadan. Maka tahun kedua Hijriah diwajibkan puasa. Nabi wafat tahun berapa? Nabi wafat tahun ke-11 Hijriah. Bulan Rabiul Awal. Jadi kalau kita kira balik, tahun kedua Hijriah Nabi puasa. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. Tahun ke-11 Nabi wafat. Pada bulan Rabiul Awal, tak sempat Ramadan. Jadi berapa tahun Nabi sempat puasa? 9 tahun. 9 tahun ni 8 tahun 29 hari. 1 tahun saja puasa 30 hari. Ini adalah untuk memberikan perasaan yang tidak terlalu sedih kepada umat yang setelah Nabi, kalau dia dapat berpuasa 29 hari contohnya, dia ingat tak cukup bulan. Ini kalau ada orang awam dia sebut macam tu, dia kata tahun ni kita puasa tak cukup kerana 29 hari ya. Padahal 29 hari itu sebulan lah. Buat macam mana dah 29 hari tahun tu. Jadi nak bagi tasliyah ataupun mengelakkan daripada sedih tadi, nak bagi tahu kata Nabi juga berpuasa 29 hari selama 8 kali. Sekali saja Nabi puasa cukup 30 hari, yang mana tahun tu dicukupkan 30 hari. Kata Qil, dalam tempoh 9 tahun tersebut hanya 4 tahun yang berjumlah 29 hari, manakala 5 tahun lagi berjumlah 30 hari. Satu lagi pandangan, sebelum tu saya tak baca, 2 tahun sahaja yang mencukupi 30 hari. Jadi ada 3 pandangan. Satu pandangan yang paling kuat, 1 tahun saja 30 hari. Pandangan kedua, 2 tahun saja 30 hari. Pandangan ketiga, 5 tahun sahaja 30 hari. Kemungkinan hikmah Allah menetapkan sedemikian bagi menenangkan perasaan umat yang berpuasa pada tahun yang kurang daripada 30 hari Ramadan. Dan ini bagi memberikan pengetahuan kepada mereka bahawa tidak ada perbezaan di antara bulan yang kurang harinya daripada 30 hari daripada bulan yang sempurna harinya sebanyak 30 hari. Kemudian soalan yang ketiga, apakah hukum orang yang berharap cepat habisnya Ramadan? Hukumnya adalah haram. Telah dinukilkan daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala bahawa beliau mengatakan jika seseorang berharap cepat berlalunya Ramadan, maka ianya termasuk dosa besar. Karena apa? Karena ianya dianggap sebagai ingin melarikan diri daripada ibadah. Ataupun suka dengan hilangnya tempoh ibadah. Kata Al-Imamul Amir, kemungkinan dimaksudkan dengan perkara sedemikian jika dia membenci dengan ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi maknanya haram tu ketika dia benci datangnya ibadah pada bulan tersebut. Ada orang benci. Ni, dengar ni. Santri, kutak. Haram kalau dalam bulan Ramadan berasa harap agar Ramadan cepat habis. Okay, kerana apa? Tak boleh makan waktu siang. Balik rumah duk tanya ni. Bila nak habis Ramadan ni? Dia kata itu. Muhammad Abu Nur. Bila nak habis Aduh, tak larat ni. Ada umur. Bukan dia sebut lah. Contoh. Tak sebut kan? Muhammad? Tak sebut tak? Kenapa senyum? Janganlah bagikan tu Jadi apa ni? Kenapa tak boleh sebut macam tu? Karena hukumnya haram kalau dikira membenci, kata Imam Al-Amir. Al-Imamul Amir kata, kalau dengan niat membenci datangnya bulan tersebut. Ataupun membenci dengan ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dia kata, Ramadan je, mesti kan kena 20? Faham? 20 rakaat nak kena main semayang. Duk marah. Contoh. Ada kan ni santri, utak pada ni kan? Ni nak tanya ni, siapa yang semayang tiap-tiap malam pergi masjid ke ataupun semayang di rumah ke 20 rakaat? Siapa dia? Angkat tangan. Angkat ataupun nak tinggi tengok tu ya. Ni hak yang tak angkat tangan ni macam mana? Hampa buat nak tambah di rumah. Hampa puasa tak ni? Puasa tak hari ni? Puasa.
Mustaqim hang tak duk angguk lah, hang yang wajib pun. Hang pun duk angguk juga. Hang tu sebenarnya dah boleh masuk dah sekali dengan aliyah ni. Ni Muhammad. Buat telai liok. Halim je lah puasa. Puasa nah, jangan tak puasa. Ni belakang. Kakak-kakak. Puasa. Baik. Kena suruh nama ayah, kena suruh puasa. Walaupun umur mereka masih kecil. Disuruh ataupun dilatih mereka untuk puasa. Jadi tak payah duk tengoklah tulisan-tulisan. Ada sebagian orang kata, ini tak dituntut lah apa semua kali. Yang dituntut semayang, bukan puasa. Ini orang panggil tak faham pun sebenarnya daripada suruhan syarak. Karena bila Nabi sebut dalam hadis, muru auladakum bis salati ibna sab'i sinin, suruh anak kalian untuk menunaikan solat. Maka para ulama kata solat tadi disuruh bukan hanya solat sahaja. Makna solat dalam tu adalah disebutkan oleh Nabi secara khusus menunjukkan kepada yang paling utama, yang paling besar. Yang dipanggil syiar dalam agama, disuruh walaupun budak tadi masih kecil. Pada 7 tahun disuruh maknanya. Dan maksud di situ juga kepada seluruh urusan agama. Seluruh urusan agama. Jadi apa saja urusan agama pada umur 7 tahun cukup disuruh kepada anak tadi untuk lakukan. Puasa, tutup aurat. 7 tahun. Jadi dalam tu tak sebut suruh tutup aurat. Tak disuruh. Suruh untuk tutup aurat dan dilatih mereka tadrijan sikit-sikit sampai mereka tutup secara sempurna. Jadi maksud dalam hadis tadi dengan solat bukan khusus solat saja. Itu sebahagian daripada penceramah ada yang salah. Dia kata Nabi suruh solat je, Nabi bukan suruh puasa. Mana boleh macam tu? Pandai-pandai pergi buat keluar pula kenyataan macam tu. Pada itu kenyataan tu ternyata salah dan juga bertentang dengan pandangan para ulama. Tak kena suruh. Puasa pun kena suruh. Zaman Nabi kecil-kecil dilatih untuk puasa. Kalau mereka lapar, diberi kepada mereka al-aihin. Aihin yang dia gumpalan panggil apa? Bulu kambing yang dibuat untuk jadi mainan. Jadi budak-budak kalau duk teriak lapar, bagi mainan kat dia, suruh dia main. Untuk latih perut dia agar dia tidak makan. Kecuali dia teruk sangat. Jadi kalau kata mak tak bagi macam tu, teruk jugalah. Zaman Nabi dibagi macam tu. Kalau nampak budak tu teriak, main dulu. Main. Ambil handset. Zaman Allah tak ada ahin dah, daripada handset. Dia boleh tengok YouTube tu, sampai terjegir biji mata, maghrib pun masuk, jom buka puasa sekali. Dia boleh macam tu. Tapi kalau dia terlalu lapar sangat dan bahaya kalau kepada tu, waktu tu buka tak ada masalah lah. Cuma latih dia juga untuk dia tahan perut dia. Seperti orang dewasa. Faham? Dilatih macam tu. Boleh. Ni siapa yang ada puasa tak penuh? Angkat tangan. Tak ada. Malu lagi. Kan? Cukup. Dia angkat lagi. Orang main jadi bahan dia pula lagi. Tak angkat. Itu jadi rahsia. No? Kena puasa. Kena berlatih puasa. Pakai songkok atas kepala. Lepas tu buh kemplekat pula. Gajah duduk lagi. No? Kemplekat gajah duduk. Hak duduk dalam kemplekat tu. No? Cacin dia. No? Tak ada apa. Puasa kena puasa. Lepas tu tarawih kena pi. Santri kutab ni tengok ada 2 hari pertama kot. Tengok mai. Lepas tu raib. Pergi mayang kat surau kot. Mayang betul ni. Sungguh. Tak apa nanti Syekh nak pergi berjalan tengok nanti. Tengok kat surau tu tengok. Mana kutab? Tengok ada tak? Mana tengok ni nama apa? Muhammad mana Muhammad besar. Syabil mana Syabil tengok. Cari tengok. Lepas tu dengan dia seorang lagi. Fudail. Kutab baru. Anak Fudail tengok ni. Kau duk main PUBG ya. Main semayang kalau kata tak boleh main semayang di sini, semayang di surau dekat dengan rumah. Pi semayang, jangan tak semayang. Tarawih. Lepas tu jangan duk pi duk nganga ayak, nganga mulut dalam bilik ayak. Lepas tu keluar buat teruk. Kita dengan Allah. Ni, Allah Taala tengok semua benda tu. Boleh. Lagi duk masuk bilik ayak, buka-buka. Wah, lepas tu keluar letih. Minum 2 gelen lah.
Nah, buat macam tu Syabil? Tak, alhamdulillah. Kan duk buat kan. Tengok duk angguk elok tadi ni. Alhamdulillah saya duk buat macam tu tu. Kan, tak lah. Jangan duk buat macam tu. Malu ke orang. Baik. Sat je puasa, tak ada masalah apa. Baik. Itu berharap dengan habisnya puasa hukumnya haram. Dan yang dilakukan pada bulan Ramadan dan perkara sebegini dibimbangi juga kepadanya kufur. Kufur no, bahaya. Karena benci dengan urusan agama boleh jadi kufur. Hati-hati. Jangan sampai jadi macam tu. Baik. Soalan seterusnya, apakah hukum memberikan makanan kepada orang yang bukan Islam di siang hari pada bulan Ramadan? Apa hukum memberi makanan kepada orang bukan Islam di siang hari pada bulan Ramadan? Al-Imamul Jurdani rahimahullah menukilkan pandangan Al-Imam Abdullah Syarqawi Syekhul Azhari Syarif rahimahullah mengatakan hukumnya adalah haram membantu golongan bukan Islam pada siang Ramadan melakukan perkara yang diharamkan bagi golongan muslimin seperti makan dan minum pada siang hari sekalipun mereka sebagai tetamu di rumah kita pada siang hari tersebut. Tak boleh. Hatta kalau dia jadi tetamu di rumah kita pun. Dia main di rumah kita dan kemudian kita kata dah dia bukan Islam, jamu ayak kepada dia. Tak boleh. Kita kena maklum kata kita puasa hari ini ni. Dia kata kamu je puasa, saya tak puasa, main ayak segelah. Tak boleh. Karena dikira membantu dengan urusan tadi. Faham? Ini perbahasan dia panjang lagi sebenarnya. Cuma ini kita bagi tahu yang ringkas dalam mazhab kita Syafi'i. Pernah berlaku isu sekali di Al-Azhar. Pernah sekali Syekhul Azhar Al-Syarif, Syekhuna Syekh Ahmad Tayyib, hafizahullahu ta'ala wa radhiya anhu, mengeluarkan pandangan tentang ada satu orang tua yang beragama Kristian datang ke satu kedai dan dia minta untuk diberi makanan kepada dia. Lalu peniaga Muslim tadi membungkus makanan tadi dan memberikan kepada perempuan tua tersebut. Lalu kemudian heboh di Mesir kata padahal berlambak aja hak tak puasa. Hak yang duk bawa terengko, bawa van tu, duk minum ayak sambil bawa terengko tu siang-siang hari. Berlambak-lambak. Tapi hak ni saja nak jadi isu. Sebab dia ada agama dengan agama ni. Dia kata dikira macam membantu perkara tersebut. Dan ada orang ramai larang, marah kepada peniaga tadi. Sampai berlaku kekecohan. Jadi kemudian sampai berita tadi kepada Syekhul Azhar. Orang tanya kepada Syekhul Azhar. Syekhul Azhar kata, sikap menghalang untuk bagi makan kepada orang tersebut adalah kejahilan, kata dia. Ini orang pakat marah lagi. Ada sebahagian pula yang marah kat Syekhul Azhar pula. Kata Syekhul Azhar jahil dan seumpamanya. Padahal jawapan Syekhul Azhar tadi adalah jawapan yang tepat. Tapi itu pembahasan dia panjang. Nanti kalau ada rezeki kita bahas tentang masalah tersebut. Jadi dia kata ini kira menghalang hak kemanusiaan, kata dia. Bukan masalah agama lagi, kata dia. Dan sebenarnya jawapan Syekhul Azhar tadi jawapan yang tepat dengan maqasid syar'iyah dan kena dengan masalah usul. Dan juga tidak bertentang pun dengan pandangan dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ala kuliah kita baca ini dulu. Ini dulu. Tamam? Sebaiknya untuk kita jaga. Ada satu kisah. Seorang lelaki Majusi diceritakan oleh Habib Zain bin Sumit. Ada seorang lelaki Majusi. Lelaki ini marah kepada anaknya. Majusi ini penyembah berhala, penyembah api. Kalau kita di Malaysia ni, kira kalau kata dengan sembahan yang macam tu berhala dan seumpamanya, macam agama Hindu contohnya. Tapi Majusi ini orang daripada Parsi zaman dulu. Jadi Majusi ini satu hari dia tengok anak dia makan di siang hari di depan orang sedang puasa, orang Muslim. Jadi bila anak dia makan, dia pukul anak dia. Dan dia marah anak dia pada waktu tu, kata, kenapa kamu buat macam tu? Kamu tak tahukah hari ini bulan Ramadan dan ni bulan umat Islam kena berpuasa. Kenapa nak kena buat macam tu? Maka dia marah anak dia. Bila dia marah anak dia macam tu, maka tak lama selepas tu, lelaki ni mati. Lelaki Majusi ni mati. Setelah dia mati, ada seorang alim di negeri tersebut bermimpi melihat lelaki Majusi ini masuk syurga Allah Ta'ala. Lalu ditanya kepada si lelaki ini, kenapa, macam mana kamu boleh masuk Islam? Kankah kamu Majusi? Kata dia, ya. Disebabkan kerana saya menghormati dan memuliakan bulan Ramadan
saya tidak membenarkan anak saya makan pada siang hari di bulan Ramadan, maka Allah menganugerahkan saya dengan Islam sebelum saya mati. Saya sempat bersyahadah sebelum saya mati dan ini anugerah yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena menghormati Ramadan. Atau ada, kita tengok kadang-kadang ada orang yang buat konten, orang-orang bukan Islam, dia pun nak puasa juga macam orang Islam. Mai pukul 10 pagi jam dah. Kan? 10 pagi dah kata, awak teruk kan ni. Kan? Tak makan siang lagi ni. Jadi kita dah, kanak-kanak pun boleh puasa. Kenapa? Karena dah biasa dengan perkara tersebut. Baik, yang buat konten-konten macam ni, kita sudah kira lah. Dia nak cari pengikut ke, orang Islam bagi suka dengan dia ke. Itu urusan niat dia. Cuma kita kata, moga-moga dengan perkara yang dia lakukan tadi, mengenai menghormati orang Islam dan seumpamanya, tidak makan. Ada orang yang bukan Islam di negara kita, disebabkan kerana duduk dalam masyarakat majmuk macam ni, dia tidak akan makan di depan teman-teman dia yang Islam. Karena menghormati teman-teman dia, walaupun dia bukan Islam. Nah, maka orang-orang macam ni diharapkan kepada mereka, diharapkan agar diberi kebaikan kepada mereka dan dengan diberikan kurniaan agama Allah, Islam, insya-Allah. Moga-moga lah, mana nak tahu. Kalau tak pun dia, cucu dia nanti. Kalau tak cucu dia, cicit dia nanti. Ada seorang yang akan masuk Islam. Kenapa? Karena ada baik pada datuknya, neneknya dulu pernah ada hormat kepada golongan muslimin. Maka Allah anugerahkan anugerah tadi kepada cucu ataupun cicit dia nanti, insya-Allah. Tamam.